أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدى وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا واجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: nak ada orang kira lupa 57. Maka sifat air itu 3. Maka sifat air itu 3. Pertamanya warna, dan keduanya bau, dan ketiganya rasa. Maka sifat air itu 3. Jadi caraan berkenaan dengan ayat mutlak ni, yang mana ayat kadang-kadang hilang nama ayat mutlak dan hukum ayat mutlak tu dengan berubah pada mana-mana salah satu daripada 3 sifat ni. Sama ada berubah ketiga-tiga ataupun berubah pada salah satu daripada 3 sifat bagi ayat ni. Sifat yang tak bercerai tanggai dengan yang ni. Apa dia 3 sifat tu? Pertamanya warna. Warna ni warna asal lah. Kalau berubah pada pandangan zahir, mana berubah yang banyak, warna dia tu bertukar daripada warna asal, maka itu dikira berubah, hilang dia punya kedudukan dia tu, kata ayat mutlak. Dan keduanya bau. Kadang-kadang pada warna tak ada perubahan, tapi ayat tadi ni ada bau, bau yang bukan bau asal dia. Itu pun menghilangkan nama ayat mutlak juga. Dan ketiganya rasa. Dan asal rasa ayat tu guna tawak, kemudian rasa masin, ataupun rasa manis, ataupun rasa masam. Ini dia akan cara lah, lagi akan datang ni. Maka barang yang asal kejadiannya, sifat yang asal kejadian ayat tu, atau sebab lama bertetakurnya, jika warnanya seperti darah, dan baunya seperti bangkai, dan rasanya seperti garam, atau seperti cuka. Garam ni masin lah, ataupun cuka. Cuka ni masam. Sekalipun sah buat mengangkat hadas. Tapi kalau dikira pada asal kejadian, asal kejadian tak apa, walaupun warna dia ni merah macam darah sekalipun, tapi disebabkan dia warna asal bagi ayat tu, maka itu dia tak kira berubah. Walaupun pada kebanyakan ayat ni warna dia jernih, tapi ayat ni asal kejadian dia warna merah, tu tak nama kata orang sebab asal kejadian. Ataupun berubah dengan sebab lama bertakung. Kita biar ayat tu bertakung. Ayat kalau biar takung lama, dia tak mengalir, dia bau busuk, bau cantik tu. Saya bulan bayan ke, bulan timur ke, tahang tu bila buka cuma bau cantik, bau busuk. Tu yang Imam Syafi'i kata ayat ni kalau dia bertakung lama, ayat tu tak elok, dia berbau. Inni ra'aitu wuqufal ma'a yufsiduhu fa in sala taba wa illam yajri lam yatibi. Imam Syafi'i kata inni ra'aitu, aku membuat kajian dan aku yakin mendapati bahwasanya wuqufal ma'i yufsiduhu, bertakungnya tidak mengalir air itu akan merosakkannya, makna akan menyebabkan rosak bening dan elok ayat tadi ni. Insala taba, kalau air yang sentiasa mengalir, ayat tu bagus dan elok. Wa illam yajri lam yatibi, ayat tu kalau tak mengalir, dia tidak akan elok. Imam Syafi'i sebut tu. Tu kalau takung lama bau cantik boleh ambil sebenarnya, sebab dia berubah dengan sebab tertakung lama.
Ataupun berubah tadi ni pada rasa seperti garam ni, air laut lah. Kan air laut kan masam. Air laut masam, air laut masin. Maka masin tadi ni dengan sebab asal kejadian dia tak mengubah hukum daripada mutlak tu. Atau seperti cuka air masam, air laut lampaya kan berubah dengan sebab tempat yang bertakung air tanah kan. Bau masam air telaga kot bukit apa, air telaga kot bendar ni dia berbau sikit. Bau macam bau lanyau kan. Tu tak apa. Pasal apa? Pasal asal kejadian ni dia kira sebab tempat dia tu air dia jadi berbau. Tu tak apa. Ataupun rasa dia nak masam, tapi berubah tadi ni dengan sebab tempat takungan dia. Tu tidak menghilangkan nama air mutlak. Ini cerita abad ni. Sah buat mengangkat hadas dan menghilang najis dengan air yang berubah dengan sebab asal kejadian ataupun sebab lama takun tadi ni. Sebab apa? Kerana ni ilat dia, kata sah tu. Asal kejadiannya, asal dia begitu. Kan Allah jadikan dia begitu cahaya laut tu. Asal dia mesin, maka dia tak menghilangkan nama air mutlak. Bukan dengan sesuatu benda yang ni bukan berubah dengan sebab masuk sesuatu benda. Kalau masuk benda asing ataupun benda yang akan datang ni dia akan bicara masalah mujawir dengan mukhalid ni. Bukan pasal itu. Sebab tu tidak menghilangkan nama air mutlak. Tambihun, hilang nama air mutlak itu dengan salah satu daripada 3 sebab. Jadi daripada keistimewaan air, yang kedudukan air paling tinggi iaitu air mutlak. Makna mutlak ni air yang tahirun, yang suci pada dirinya dengan bahawa boleh kita minum dan juga andai terkena pakaian dan tubuh badan kita atau tempat, tak perlu dibersihkan, tak perlu dihilangkan. Sebab dia hukum dia suci. Yang kedua, sifat air, kedudukan air paling tinggi ni wa mutahhirun, dan air itu juga boleh menghilang, menyucikan yang lain. Mana menyucikan yang lain dua maksud. Yang pertama boleh mengangkat hadas, yang kedua boleh menghilangkan najis. Tapi bahagian air mutlak ni dia ada juga air mutlak yang mana makruh kita guna. Walah asal kejadian yang begitu, tapi ada agak makruh. Itu disebab aridi. Tapi pada asal air tu hukum dia suci. Macam ada 7 tempat kot disebut dalam kitab fiqh. Air dalam telaga Barhut. Telaga Barhut. Telaga Barhut ni di Yaman ke di Iraq? Itu makruh tu. Air laut mati. Makruh ni semua. Termasuk makruh lain aridi. Jadi tilik kalau semata-mata air dia tak ada masalah. Tapi dia jadi makruh dengan sebab tempat. Barhut ni tempat disimpan roh orang yang kafir. Telaga Barhut. Orang yang beriman, sebahagian riwayat sebut roh dia disimpan di telaga Zamzam kan. Ada qaul cerita. Dia dalam Jauharatul Tauhid lah syarah dia. Apa nama? Matan Jauharah, syarah dia Tuhfatul Murid Syekh Ibrahim Al-Bajuri ada cerita. Itu ada tempat, beberapa tempat yang mana air tu air mutlak tapi makruh. Tapi pada asal air mutlak ni tak makruh kita guna. Jadi hilang nama air mutlak. Yang ni hilang satu keistimewaan dia, kekuatan dia. Apa dia? Mutahhirun ghairahu. Dia menyucikan yang lain. Makna bila hilang sahaja nama air mutlak, dia hanya ada satu sifat sahaja, satu kekuatan saja, iaitu bersih ataupun suci pada diri. Tapi tak boleh dah guna untuk ambil air semayang. Tak boleh dah guna untuk kita basuh najis. Itu guna nak buat apa? Guna jurih pokok. Boleh ha? Jurih pokok ke, basuh kereta ke, kan? Boleh ha? Kena kita tak ada masalah apa. Tapi nak ambil air semayang tak boleh ha? Mana sebabnya ni? Pertama daripada 3 sebab. Dengan sebabnya ni berubah, dengan sebab bercampur ia air mutlak dengan satu benda yang suci. Benda suci lah. Kalau benda tak suci, itu dia akan mencawa dalam bab air mutanajis lagi.
Jadi yang pertama ni asal ayak mutlak, kemudian hilang keistimewaan dia, mana hilang satu kekuatan dia, iaitu dia tak boleh dah digunakan untuk basuh kencing berak dan ambil air sembahyang ataupun mandi wajib. Sebab apa? Sebab berubah dia ni, ini berubah pada salah satu daripada 3 sifat tadi lah. Berubah tadi ni dengan sebab bercampur dengan sesuatu benda yang suci. Benda yang mana yang suci ni? Sifat bagi yang satu benda lagi ni kan? Berubah bercampur tu dengan satu benda. Satu benda hak mana? Sifat yang pertama, benda yang suci. Sifat dia yang kedua, yang mukhalid. Yang mukhalid ni dia panggil yang bercampur dengan ayak. Apa maksud yang bercampur ni? Yang mana bercampur ni, kalau istilah baru ni dia kata yang larut di dalam ayak. Larut dalam ayak. Tahu larut? Larut dalam istilah fiqh ni, maksud mukhalid ni ma la yumkinu fasluhu 'anil ma'. Kita tak boleh dah nak pisahkan daripada ayak. Contoh lagu mana? Contoh kita buh gula ke garam. Kita kacau. Dia larut tak? Dia tunggu tak larut. Ayak tu jadi manis, jadi masin. Boleh tak lagi kita nak pisahkan yang mana ayak, yang mana garam? Tak boleh. Maka jenis tu orang panggil mukhalid. Mukhalid. Artinya, erti mukhalid ni tiada dapat dibezakan dan tak dapat dipisahkan daripada air. Tapi mukhalid hak mana? Yang lain. Sifat dia lagi ni, yang ketiga kan? Sifat bagi suatu tadi ni yang suci. Yang kedua sifat dia yang mukhalid. Dan yang ketiga yang lain daripada tanah. Kalau berubah ayak dengan yang suci, lagi pula mukhalid, tapi dia tanah, tu tak apa. Ni mesti ada kait-kait ni, semua kena ada. Yang lain daripada tanah dan garam laut, yang bukan jadinya daripada ayak. Bukan selain daripada garam laut. Kalau garam bukit dia kira berubah kan? Garam laut tak payah, tu dia pasal kejadian asal dia daripada ayak. Nak ayak tak apa. Kalau garam bukit tak boleh. Garam bukit kan, ya, kalau binatang ataupun manusia, dia lebih memberi manfaat kepada kita ni garam bukit. Dan nisbah bagi tumbuh-tumbuhan, dia ni lebih manfaat garam laut. Sebab tu bila kambing dia mau garam bukit, tanam pokok nak pergi subur, perui garam kasar tu, garam laut. Bukan pergi tabuk garam bukit. Ada orang bela kambing jemur garam bukit, garam laut mana ada. Orang jemur garam bukit, garam ketui lah, dia duduk jilat. Ada khasiat dia ni, membaikkan tubuh badan kita. Bagus garam bukit ni. Beli garam bukit, makan. Nampak makan, tak apa. Tapi garam ni dia jadi ubat kalau dia tak kena api. Kita masak gulai lah, masak apa, kita buat tu panas, itu dia tak jadi ubat. Dia jadi penawak garam ni kalau kita makan tanpa dimasuk api. Lepas tu orang Arab ni dia makan, dia masak tawak, letak garam tu baru dia jadi ubat. Kita ada buat dalam gulai tu dia tak jadi ubat. Cara masakan tu cara Arab kan. Arab makan tawak, kita tak masin kan. Kalau kita ni makan tak masin, tak manis. Tak mau. Mas'ud Al-Buaya pun marah. Tak masin. Gulai pekat likat tapi tak masin. Geramnya aku. Kopi pekat likat tak manis. Hei, aku naik darah ni dah. Dah jenis buh tu dia jadi tak jadi ubat tu. Tak buh tu dia kerja buh garam, buh gulai tawak, macam tak lebih. Tu yang bukan jadinya daripada ayak dan yang terkena ayak daripadanya, yang terkaya. Dan yang terkaya lagi pula sesuatu tadi ni yang terkaya. Apa maksud yang terkaya ayak daripadanya?
Artinya yang tiada masyakoh dipelihara air. Maksudnya yang terkaya ni, yang terlepas air daripadanya. Apa maksud yang terlepas? Yang tiada masyakoh dipelihara air daripadanya. Kita nak jaga tempat air tu daripada dia, tak jadi payah. Kalau jadi payah tak apa, berubah nak apa? Macam mana? Macam telaga. Telaga dulu ni semua pokok kelilin. Jadi duk lurus daun kan. Jadi sampai telaga kita ni naik kala hijau. Kadang berubah dengan sebab ada lumut lah kan. Tu tak apa. Tu bagi dimaafkan sebab payah kita nak jaga, sebab tak terkaya air pada dia. Kita nak pelihara tu payah. Al-unsur al-masyaqqah tajlibu taysir, kaedah fiqh kata. Bila menjadi kesukaran atas kita, menarikkan kemudahan. Mana Tuhan bagi kelonggaran kita. Sebab tu tak apa, pasal dia tak terkaya, dia terkaya, yang terkaya air daripada dia mana. Tak masyaqqah kita tak pelihara, tu barulah dia dikira air tu hilang nama mutlak. Tapi kalau kita tak terkaya, mana nak pelihara payah. Macam telaga lah, dah lah, dia bukok ketuk kan. Zaman dulu kan ada kok. Tengok situasi lah. Pada zaman lah ni kita boleh bukok. Zaman dulu tiap-tiap biji rumah ada telaga. Lah tak ada lah, kayak paip tu. Paip tak ada telaga dah, dia main street je. Tu sen cerita lah tu, boleh pelihara. Seperti dakwat dan pencelup. Ni tak payah kalau kita nak jaga, bukan duk masuk sedia. Dakwat ni mungkin jatuh kita tu, bukan jatuh selalu. Tak payah kita nak jaga lah. Nama sekali jatuh tu dia tak iktibar lah. Dan pencelup dan air mawar. Ni berubah dengan sebab ni memberi kesan daripada air mutlak tadi ni, dia jadi air mutaghayyir dah. Dan klorin, nampak klorin. Klorin ni satu masalah. Sebab tu kalau kita masuk dalam tandas rumah kita, sediakan satu timba. Dan kadang-kadang kita buka air tu, dia keluar klorin kan, kita basuh kencing berak, tak suci. Walaupun pada zahir hilang bau, warna dan rasa, dia tak ada kekuatan. Air tadi ni tak ada kekuatan untuk menghilangkan najis. Buka paip tu kadang-kadang keluar putih kan. Tu nak ambil air semayang tak boleh tu. Tu kalau masjid surah ihtiyat ni, dia buat kolah. Kalau dia tak buat kolah pun dia buat tank kan. Bila naik pergi yang tu, dia biar dulu akan hilang kan. Dia hilang, dia punya klorin tu, dia mendak di bawah kan. Tu tak apa. Tapi kalau direct kita buka paip, tiba-tiba air tu naik putih, berbus je tu. Itu bau klorin. Kalau pasal berak lah, cukup payah. Ya dulu biasa jadi dulu diikut dia. Onti kencing nak terberak. Berak buka-buka air putih, susah hati. Susah hati tu. Kan? Buka lama dia berak sampai air. Dosa air ni jernih sama, jernih tu basuh terus. Sekali dia mai pula naik klorin tu. Pakai keluar tu kain tu pakai pi. Kan baru mana walaupun kita kata basuh pada zahir ni nampak tak ada bau, warna, rasa dah apalah pasal najis tadi ni, tapi pada hukum ni air tu tak suci. Tak suci. Sebab apa? Sebab dia tu air tadi ni bukan air mutlak lah. Hilang dia punya sifat. Tak boleh guna lah. Dia nak buat apa air tu? Air tu kita tahan lah. Sebab kalau benda air yang mutaghayyir ni, dia suci kan, dia hilang satu kekuatan dan dia kembali kekuatannya dengan bahawa kita campur dengan air mutlak menjadi dua kolah, dan perubahan dia tu dah hilang. Ataupun kita biar dia berubah dengan sendiri. Hilang perubahan. Kalau berubah tu pada warna, warna dia tu pun tadi tak ada dah, maka air tu otomatik jadi mutlak kan. Dia berubah dengan satu dan dia hilang pun, sama ada dengan kita tambah ataupun campur dengan air mutlak, ataupun dia hilang dengan sendiri. Hilang perubahan tu, walaupun tak sampai dua kolah, tak apa. Sebab dia suci kan. Tu dia panggil ilat ataupun syarat air tu mutaghayyir nak kembali menjadi mutlak, mesti hilang perubahannya. Sama ada hilang tu dengan sebab kita tambah atau mencampur dengan air mutlak, ataupun sama-sama air macam dia, ataupun hilang dengan sendiri. Makna kita biar takung. Klorin tu kita takung sat. Jadi dia turun dah dengan klorin kan. Atas tu boleh guna.
Dia spare kat timur. Kan? Macam belah ni Dubai. Lepas ada belah babi kuatan. Ha. Parit tu lebih kurang faham kan. Ha. Ayak tu memang tak elok lah. Lepas tu satu tempat tu dia ada satu cabang. Cabang tu, cabang sungai. Tapi arus sungai tu dia, arus parit tu terus. Ha. Jalan tu kan. Ha. Ayak memang tak elok lah. Lepas tu satu impor satu simpang 4. Ha. Simpang 4 tu ayak terus. Hak cabang tu je lah. Dia berubah hak ayak tadi. Ayak tak berubah hak sebelah hak cabang tu. Macam ni. Tapi hak atas hak bola tu cawangan ada sikit. Ada depa tu kan. Dia sampai tak simpang tu. Ha. Ayak memang tak elok lah. Cantik. Cantik lah. Dia lepas kandang babi tu lalu kot tu. Ha. Tapi ayak sepelarian tu banyak lah. Dari segi kedalaman dengan lebar. Ha. Ha. Lepas tu hak parit tu. Kalau Parit sebelah. cawangan tak ni kan. Ha. Panjang tu. Kalau pari hak tang dia tu besar ke lah. Ha? Pari tang hak kandang babi tu besar ke lah. Ha, mula main tu besar lah. Tak apa. Hak cawangan tu, hak cawangan. Tak apa, ada- Tengok shot dia tu. Kalau- Sambutan dia. Tak, kalau dia main daripada situ satu pelarian dia ni mencukupi 2 kolah ataupun lebih. Dan ayak tu berubah, tengok. Berubah tu dengan sebab apa? Kalau berubah campur dengan tanah sama tak apa. Hak belah nu hak cabang tadi ni. Dia hak main ikut dia. Hak main tu dia tu memang tak ni lah. Ui, Ha? hitam. Hitam tu Oh. berubah hitam sikit apa? Sebenarnya hitam tak tahu. Bau tu bau lah. Kadang ada teh. Kadang-kadang jumpa nak bagi putih tu. Kalau cantik, tahu. Oh. Kalau berubah ayak tadi. Sampai tang perhimpunan ayak yang banyak tak apa. Ha, cawangan hak Sebab- cabang tadi. Ha, kalau sampai tang tu, tak lalu lah. kalau sampai tang tu dah dia campur balik ayak tu jadi elok. Hmm. Boleh ha? Kan pasal dia bercampur. Lagi pula ayak tu pula duduk dalam bekas tanah. Kan dia punya tempat dia tu tanah. Ha, Kan dia tanah tidak perlu ditanahkan. Jadi dia ambil ayak. Tanah pula ceruk campur tu tak payah. cuba ya. Ha. Sebab ada kaul dalam mazhab Syafi'i ni, anjing yang berjalan atau anjing yang cinta tanah ni tak perlu dibasuh dengan ayak tanah. Memada dengan hujan mai. Dia Ada kaul tu. kalau dia basah, Ha, dia ada main lah. dengan dia basah. Ada lah. Kalau dia kering dia tak masalah apa. Tak ada dia. Tak kira dia lalu ke. Dah dia main kering tak timbul apa, tak buat apa, tak apa. Kita pergi gulin tak apa. Masalah dia basah ataupun dia kencing kan, hujan mai. Kalau kandungan dia tu macam kita jurus 7 kali. Selesai. Kena segala tempat. Kalau hujan tu, kalau kita cara dengan kandungan hujan tu, macam kita ceruk ayak tu boleh kena tempat tu sebanyak 7 kali. Selesai. Doa dia lah. Tak lah, bekas dia tu besar mana tempat dia jejak tu. Hujan terang tu takkan hujan 2 titik. Kalau 2 titik tak boleh. Dia main berum. Kelihatan. Selesai. Tak perlu ditanahkan lagi. Ada orang yang tak baju dia tak silap. Payah pakai kol jadid lah, kol kodim lah. Anjing babi tak najis. Kecuali jilatan sahaja. Mampu baru najis. Kau tu boleh buat amal. Dia panggil kaul yang qadim, kaul dhaif. Kaul dhaif dalam mazhab Syafi'i dia. Kaul qadim Hanya jilatan lah. hanya jilatan sahaja. Ha? Jilatan dengan bangkai. Kalau taik kencing tak payahlah tu. Kan? Dan dia dah. Kalau dia hidup tak najis. Macam ni kita tak najis. Dia sama macam mazhab Maliki. Mazhab Hanafi tu. Mazhab Hanafi anjing babi tak najis. Betul hidup. Mampu baru jadi najis. Kalau dia jilat tak boleh. Pasal sabit. Iza walaqal qalbul ina. Nabi kata kalau anjing dia jilat sesuatu bekas, Nabi kata fa'ghsilu, kena basuh dengan 7 kali. Aulahun nabi turab. Salah satu dia dengan ayak yang dikeruhkan dengan tanah. Itu saya Nabi sebut tu mana lidah ayak liak dia tu yang najis, daripada tu Nabi dah sebut. Sebab tu mazhab Syafi'i boleh. Tunggu cicit kata boleh. Belah anjing sayang babi tu kan, bagi mandi sikit, bagi bersih.
Mayang buh tengah belakang. Sah mayang tu. Tu ingat ke? Atau qaul qadim mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i fatwa di Iraq. Qaul tu. Tak betul qaul tu pasal ada ulama yang sokong. Ada ulama tarjih yang mentarjih pendapat. Dia kalau ulama tarjih tak boleh lah. Dia maksud wah ijtihad al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad walaupun ijtihad daripada orang yang sama, ijtihad yang kedua tidak membatalkan ijtihad yang pertama. Kaedah tu. Dan ijtihad orang yang lain tidak boleh membatalkan ijtihad mujtahid yang lain. Dia ijtihad, itu hak dia. Kan itu yang Nabi kata man ijtahada fa asaba falahu ajran. Siapa-siapa yang ijtihad, mujtahid lah, bukan kita ijtihad. Dan membetuli sebagaimana kehendak Allah dan Rasul, falahu ajran, 2 pahala. Pahala betul satu, pahala ijtihad satu. Wa man ijtahada fa akhta'a. Dia ijtihad tapi tak tepat sebagaimana kehendak Allah dan Rasul, falahu ajrun wahidun. Pahala tu tak boleh para mujtahidin. Tak boleh batal dengan ijtihad ni. Kalau nak tolak kuat lagu mana hujah kita pun tak boleh tolak hujah Abu Hanifah. Dia panggil kita nak rad atas jalan, apa nama, rad atas jalan riwayat begitu je lah. Dia kalau mengaji dalam kitab hadis ni banyak telah meradlah oleh Imam Bukhari akan pendapat Abu Hanifah. Orang tak boleh buat apa. Tak menjejahkan ijtihad Imam Abu Hanifah. Cuma pada sudut pandangan Imam Bukhari, hujah tu lebih kuat. Itu je. Imam Abu Hanifah mesti hujah tu lebih kuat. Tidak ada tak je ambil kaul tu. Kan? Macam salah satu masalah dalam mazhab Syafi'i, dalam Sunan Tirmizi pun ada hadis yang mengatakan sunat kita angkat tangan pada setiap takbir intiqalat. Dan hadis yang sahih juga yang menyabitkan Nabi tak angkat tangan sewaktu takbir intiqalat. Kan? Sami Allah di mana? Imam Abu Hanifah tak? Sami Allah di mana? Hadis sahih. Kan? Di sisi Imam Abu Hanifah. Tapi di sisi mujtahid yang lain, hadis tak angkat tu lemah sikit pasal ada perawi dhaif gitu. Ada banyak lah cerita panjang lah tu. Kemudian isu ni sampai jadi khilaf di antara Imam Ibrahim An-Nakhai dengan Imam Abu Hanifah. Suatu hari Imam Abu Hanifah berjumpa dengan Imam Nakhai. Dan Imam Nakhai, Imam Ibrahim An-Nakhai ni dia riwayatkan hadis tu hanya 3 orang dia sampai Rasulullah. Sedangkan Imam Abu Hanifah dia riwayat hadis tu 4 orang sampai Rasulullah. Dan Imam Abu Hanifah ni hadis dia ni kebanyakannya sulasiyat, dan ada juga hadis yang mana dia riwayat hanya seorang sahabat saja. Betul Rasulullah terus sebab dia tabi'in. Tapi hadis yang Imam Abu Hanifah guna tadi ni untuk dia ijtihad mengatakan tak sunat takbir intiqalah. Enggak dengar lah cerita tu. Taklah takbir sudah cerita lah tu. Maklum lah. Jadi Imam Ibrahim Nakhai tanya dia, pasal apa yang fatwa kata tak sunat angkat tangan? Sedangkan hadis yang meriwayatkan Nabi angkat tangan tu hadis lebih kuat dan sanad dia lebih ali. Sanad ali ni makna perawi dengan Rasulullah ni bilangan perawi lebih sedikit kan, berbanding dengan perawi Imam Abu Hanifah banyak orang, 4 orang. Hadis yang mengatakan sunat angkat tangan 3 orang saja dengan Ibrahim Nakhai. Imam Abu Hanifah kata baik, hujah aku yang pertama, guru kamu dengan guru aku dia belaga tu. Kaedah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kata perawi yang riwayat kepada kamu tu, yang pertama guru kamu dengan guru aku. Guru kamu tu hanya muhaddisin faqat, sedangkan guru aku muhaddisin wal fuqaha. Malah kena. Itu kaedah Imam Abu Hanifah. Perawi yang riwayat hadis untuk guru hang tu dia muhaddisin saja, sedangkan guru aku muhaddisin serta fuqaha.
Ni maklum dalam mustalah hadis. Fuqaha lebih tinggi pada hadis ni. Dan guru kepada dia juga. Dia berbanding seorang-seorang. Sampailah tang sahabat Nabi. Hadis yang riwayat kata sunat angkat tangan, hadis riwayat Ibnu Abbas. Dan hadis yang mengatakan tak sunat angkat tangan, hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Di antara Ibnu Abbas dengan Ibnu Mas'ud, siapa lebih alim? Alim Ibnu Mas'ud. Sebab Ibnu Abbas pun nak murid Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud yang mendapat gelaran Habru Ummah, dakwat bagi umat Nabi Muhammad tu. Lekeh gelarannya Habru Ummah. Umat Muhammad ni boleh ilmu dengan dakwat Ibnu Mas'ud. Sangat yang Ibrahim Nakhai. Itu kaedah yang pertama kata Imam Abu Hanifah. Hujah yang kedua, di antara dua hadis ini lebih kuat ditafsirkan ayat wa qumu lillahi qanitin. Tu kaedah Imam Abu Hanifah. Semayanglah, dirikanlah semayang dalam keadaan kamu lebih qanitin, lebih khusyuk. Maksud khusyuk di situ sakinin, tidak banyak bergerak. Di antara angkat dengan tak angkat, hak mana bergerak? Tu kaedah Imam Abu Hanifah. Sengat Imam Ibrahim Nakhai. Betul kaedah Imam Ibrahim Nakhai. Tu baru nak contoh kata ijtihad. Dia begitu. Kalau kita mengaji dengan sunnah sitah, akhir kita akan kata, ulama dulu masing-masing hujah depa kemas semua. Tu baru natijah mengaji. Kalau duduk mengaji, Imam Abu Hanifah dia nampak aku mana kalau gitu. Tak boleh ngaji ke tu. Tak boleh. Kan cara dia kita mengaji tak kena guru tu. Kemas hujah Abu Hanifah ni. Nganga. Saya sedap ngaji guru yang aliran tu. Ngaji kat Maulana Husin kan. Dia Abu Hanifah. Dia duduk di Pakistan ni, dia ngaji khusus Hanifah. Bila dia balik main Malaysia, dia mengaji khususiah Tuan Guru Haji Abdul Rahman, salah seorang guru dia yang pakar dalam mazhab Syafi'i, Sungai Derian, Pak Basit ni. Alim, saya ada main kata alim semua. Fatih Keruh mengaji kat dia. Dah alim, suara apa sedap. Segak pula tu saya ada main. Tuan Haji Rahman alim, suara macam Arab, cakap punya Arab. Pak Basit, segak dengan dia jauh beza. Segak, saya ada kata segak. Alim suruh Rahman. Maulana Husin dan menjujur. Lepas tu dia cekap mana dua aliran Syafi'i. Tu pun kita bersepai kepala nak ingat kaedah. Kalau guru tu alim 4 mazhab, tahu tak boleh nak sumbang guru. Dia main kaedah Abu Hanifah, main kaedah Syafi'i. Main kaedah Abu Hanifah, tak ngaji hadis. Tu baru kita nampak, kaedah Abu Hanifah. Dan setiap usul tu kadang-kadang dia ambil hadis tu tinggal hadis ni. Dia panggil tarkul amal, dia tarjih hadis ni. Kadang-kadang 70 kaedah. Dia sampai 100 kaedah. Daripada 2 hadis ambil 1 hadis, hadis ni tak tarjih. Dia ada 50 kaedah dalam kitab An-Nukatu Imam Hakim At-Tirmizi. Dalam kitab Imam Hamzani Al-I'tibar ada 70 kaedah. Daripada hujah satu ya, hadis sahih jumpa hadis dhaif, dahulu hadis dhaif, hadis sahih. Tu kaedah aja. Satu kaedah, mana lagi 90 lebih. Hujah Imam Abu Hanifah kuat lah. Tak kat tangan. Kuat di sisi dia. Takkan kuat di sisi kita. Kita Syafi'i. Ibrahim Nakhai dah mujtahid. Dia tu nak angkat masa Syafi'i. Ada dia mazhab dia. Ibrahim Nakhai awal pada Syafi'i lagi. Dia zaman Abu Hanifah. Tu nak angkat dah. Dia kes tu yang tentang. Kalau sama dia tak tentang. Kalau dia pun tak sunat angkat, dia tak tanya sama Abu Hanifah. Dia pegang sunat angkat. Lepas tu dia mempersoalkan, bukan soal tikai dah. Hujah mana kaedah hang guna tu. Dia tahu kaedah Imam Abu Hanifah. Dia sezaman Abu Hanifah. Imam Ibrahim An-Nakhai wa qala Ibrahim dalam kitab hadis tu Ibrahim Nakhai. Bukan Sahih Bukhari an Ibrahim. Sama pada an Ibrahim. Tapi sanad sebelum sahabat tu. Ibrahim Nakhai tu. Kaedah dia. Tahu kaedah bila itlaq siapa? Kena ngaji kita ujhuri mustalah hadis tu. Dia sebut bila itlaq sini siapa? Itlaq sini siapa? Kadang-kadang nama sama sampai 5-60 orang. Kita nak tahu hak dia sebut tu hak siapa?
Mampu kaedah. Sama-sama. Tu kurang habis Quran lah. Maulana Hussein kata habis tak ada. Kena hafal Taqribut Tahzib ni. Taqribut Tahzib ni dia hanya bawa mai perawi yang riwayat dalam Sunan Sittah sahaja. Bukan kita hadis, kutubah hadis. Tu baru satu jenis kita. Tak habis lagi, tak meratai semua sunan. Hanya Sunan Sittah sahaja. Ada 19,796 orang. Dia nak aja dia. Gitu. Tu kena dia ni berkat. Kalau nak mingkat dah dia. Gitulah. Tu dia kena lanjut lah mengaji, takkan kita duk ingat kentut betul mayang ya. Kan? Dia kena naik tu pahala besar. Jangan ditahan agama ni, ingat kaedah ulama ni. Besar pahala. Saya berat nak bawa. Untuk guru teteh mudah kita tengok perak. Bos. Saya buat benda tu macam tak payah fikir, yang kita payah fikir. Kan? Itu kaedah dia gitu. Yalah, itu kita tak salah. Takdir ni lah. Ha? Macam takdir kena dia sunatnya lah. Takdir mana? Apa? Imam Abu Hanifah tadi ni. Ha. Dia kata tak sunat dekat tangan. Ha. Tengok ada tak dalam mazhab kita? Ada ulama tarjih hak qaul tu. Tarjih tak ada. Dia sah ijtihad dia. Mana bagi dia kalau angkat tak ada banyak apa. Lepas pada dua qaul. Tu nak ngaji juga. Perjalanan dia tu pendapat Abu Hanifah. Ashab Abu Hanifah. Kadang-kadang tak sabit qaul Imam Abu Hanifah, tapi ashab Abu Hanifah banyak dalam kitab hadis ni. Tidak difatwa oleh Imam Abu Hanifah, tapi ashab dia. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, guru Imam Syafi'i. Payah kita nak tahu ni qaul ni sabit Imam Abu Hanifah. Nak kena ngaji fatwa Abu Hanifah. Ma'anil Asar. Nak ngaji kitab Ma'anil Asar Imam Tahawi. Boleh jilid. Nak tahu adillah mazhab Abu Hanifah. Jadi kaedah dia gitu. Kalau kita nak tahu ulasan, cakap kita baca kitab Hidayah, kita baca kitab Majma'ul Anhar. Majma'ul Anhar sama tahap dia macam kata Wahab, dia akan bahas semua dalil. Kalau kitab Hidayah, dia standard dia sama dengan kitab Muqni ataupun kitab Iqna. Dia kena tahu kitab-kitab mereka ni duk ni lebar mana, duk ni lebar mana. Kitab yang membahaskan secara halusi detail adalah dalam mazhab Abu Hanifah ni. Kita mengaji kitab Ma'anil Asar Imam Tahawi 10 jilid. Jadi musnad Imam Abu Hanifah tak ada semua. Dia kena tahu macam kita mazhab Syafi'i. Orang tanya mana dalil, kita dah abang kita lain. Dia kena buka kitab Sunan Kubra lil Baihaqi 11 jilid. Matan sahaja. Bukhari 4 jilid ni matan jadi 20 lebih. Kan? Ni 11 jilid. Tak Sunan Kubra lil Baihaqi membahas kutip habis. Mana dalil? Kalau dalil tu sabit dhaif di sisi orang tak tahu. Ada hadis yang orang tiga Imam Abu Hanifah pasal perang Hujah ni. Hadis ni sedangkan hadis ni dhaif sebab ada perawi ni. Abu Hanifah kata, hang riwayat daripada siapa? Aku riwayat daripada siapa? Aku riwayat langsung pada sahabat Nabi. Siapa perawi yang dhaif di situ? Kata Imam Abu Hanifah. Hadis tu sampai kat Bukhari jadi dhaif. Bukhari paling tinggi hadis dia sulasiyat. 100 lebih. Ada kata 200 lebih. Kena tahu dalam Bukhari ni ada hadis sulasiyat, ada hadis rubaiyah, ada hadis khumasiyah. Tu cerita abang hadis ni sedap ngaji hadis ni. Tapi tu lah kan, tahu nak kena ngaji. Tu kan tu lah. Ya tu biar tak bagi depa hak sisi ni dah. Tapi dalam kitab Hidayatul Tazkiyah kan, dia suruh ngaji sampai lagu tu kan. Wajah lepas bawah ni kan, dia suruh ngaji sampai tahu tu Kalau kita ni lah mengaji apa masalah. Tak faham kelepek betul Dia sedar. Nanti kalau nak ngaji bab-bab ayat-ayat ngaji dalam Ibanatul Ahkam sedar. Dengan Bulughul Maram, syarah Bulughul Maram dia ada dua. Satu syarah dia banyak juga, tapi yang masyhur sampai kat kita dua lah. Ibanatul Ahkam dengan Subulus Salam. Dia 4 jilid.
hadis asal dia tu tak banyak mana, tak sampai 1000 ratus ya. Imam Ibnu Hajar Asqalani tulis dalam baca dia sedap mudah dah. Sebab ayat tu memang detail kan. Mazhab Syafi'i dikira 2 qolah, iaitu 1 hasta 4 jari. Dalam mazhab Abu Hanifah 10 hasta. Dia main kaedah. Apa Abu Hanifah banyak tak? Abu Hanifah buat hadis. Oh dia ngaji. Sampai pening kepala kita. Alah kita duk Kapiak. baik. Hak benar betul Jadi kita mazhab Syafi'i tu mazhab Syafi'i. Macam mereka yang pencok je lah. Ha? Yang pencok. Awak. Dan kita kalau kita dua kolah satu hasta lebih sikit. Ada masalah rendam. Ha. Ayat pencok siapa nak rendam ambil terus. Cik ya. Dia kira hak rendam tu kita ambil maya ayat jatuh balik, ayat pencok jatuh tang mana masuk balik. Kira hak kolah. Tak main dah. Main tu betul dah. Mana kita rendam himpun pi gitu je. Kira hak kolah kita celup ambil tangan tu. Jawab pun boleh. Boleh memang jawab. Boleh Bukan kita celup dalam tu. Tu tak cara. Cara kita celup. Kita ambil ayat dia tu balik. Banyak tu dah. Dah qaul mazhab Abu Hanifah ayat musta'mal, iaitu ayat yang menitik pada basuhan ketiga mampu Oh payah. Jadi ingat setiap masalah. Nah jadi ngaji Sunan Tirmizi sedap lah. Kalau bab mazhab, kalau segi bab dalil ngaji Sunan Abu Daud. Kalau ngaji Bukhari tak sedap. Ngaji Bukhari sedap masalah istimbat. Kata sedap ngaji Bukhari pasal apa? Ada cerita habis mazhab. Tak. Pasal Bukhari li wajhi atau li bayani istimbat. Kalau nak mengaji bab mazhab, kena mengaji Sunan Tirmizi. Sebab Sunan Tirmizi ni li bayanil mazahib. Dia bukan cerita bab mazhab tu. Dia cerita sampai berbelah mazhab. Kadang-kadang berpuluh mazhab dia cerita. Dia cerita tengkai berdasarkan hadis ni 7 mazhab mengeluarkan fatwa mengatakan sunat. Dia cerita banyak tu ya. Berdasarkan hadis ni 5 mazhab kata qaulnya, pendapatnya begini. Dia tak cerita pasal apa, ada hujah kot mana. Tu kena mengaji syarah dia. Syarah dia pula ada ulama syarah hak kuat Syafi'i, dia akan hurai cara Syafi'i. Kalau ulama tu mazhab Abu Hanifah, dia syarah situ, dia akan hudah syarah mazhab Abu Hanifah. Oh baik. Tu kata kalau mengaji sunan tu kena beri syarah semua 4 mazhab. Baru tahu dia ulai aku lah. Dah tanya, tahu. Ni mengaji tapi tu dia kita mengaji pun kita mengaji ni kata apa, beritahu sikit-sikit, kita tak mudah tuhmah tuduh ulama. Baru kita tahu ilmu ulama tu terang mana. Oh. Gerut kita mengaji kita depan ni. Tu dia bunyi sampai gitu. Macam antara ustaz dia 7 mazhab dengan 4 mazhab beza tadi dapat dalam tu ada hak 4 mazhab tu lah. Hak kita 4 ni. Ada. Dalam 7 mazhab banyak. Ada. Pasal dia mazhab Syafi'i. Tu sama. Pasal Imam Tirmizi mazhab Syafi'i. Tu guru dia banyak anak murid Imam Syafi'i. Imam Bukhari pun ulama senarai. Hadis Sahih Bukhari tu berapa orang guru dia. Mazhab Syafi'i. Banyak. Imam Yahya Sa'id Al-Qattan, Imam Yahya bin Ma'in, Imam Abdul Rahman bin Mahdi, itu semua nama Imam Syafi'i. Guru Bukhari tu. Imam Qutaibah. Mazhab Syafi'i. Ada hadis tu yang menyokong mazhab Syafi'i, ada hadis yang mengkondem mazhab Syafi'i. Di Bukhari. Dia kan mengkondem, maksud kata tak sama dengan fatwa Imam Syafi'i. Dia bukan nak cerita bab mazhab Syafi'i, dia nak cerita cara istimbat hadis. Dia tak cerita isyarat sahaja, itu yang letih. Imam Bukhari tak cerita, ada isyarat sahaja. Main tajuk, dia tak tarjih di situ. Pasal apa? Adakah sah dibuat begitu? Dia tak jawab. Setengah tajuk dia jawab, harus buat begitu. Pasal apa?
Tu kena mengaji uslub Bukhari pula. Payah kita hadis ni payah. Contoh ada kalau nak ngaji hadis dia kena ngaji kitab fiqh banyak. Lompat pergi hadis blur tu. Tamak macam tu ya, blur tu ya. Tahu dulu saya pun mengaji, Nabi duduk mengaji, tapi bila kata mengaji saja. Tapi bila kita mengaji kuih sikit jumpa tu pun dah. Barulah kita mengaji. Oh, lagu tu tu. Budak-budak lah duk lompat ngaji hadis saja. Tobat tak alim. Mak tu tu. Tak ngaji tak fiqh dah sikit-sikit ni pun meliu gitu, kadang-kadang tengok tak mau fikir dah. Bubuh makna tinggal. Tak boleh tunggu memang. Sedaplah. Ahli dia bidang dia bahas. Bab-bab lagu ni pun ada khilaf kan. Nah, tu kena lanjut ngaji kita azak dia bahas. Tak ni abang coba amal. Nah, ni yang kata mukhalid tadi ni ataupun terkaya tadi ni. Dan umpamanya lain daripada yang dah sebutlah, dakwat, pencelup, ayak mawak, klorin, gula apa semua ni. Mana yang boleh kita pelihara, kita jauhkan daripada bercampur dengan ayak. Kalau campur benda tu, itu memberi kesan hilangnya kekuatannya daripada ayak mutlak, dia menjadi ayak yang mutaghayyir. Dan lagi mengubah pula syarat yang kata ubah tadi ni, mengubah benda itu akan mana-mana satu sifat air akan sebagai ubah yang banyak tu terang mana sifat kata banyak tu yang jadi dia panggil naat tu, nak tafsir makna banyak tu yang jadi hilang nama ayat mutlak. Berubah sampai hilang, sampai orang tak panggil ayat mutlak. Ubah sikit ke banyak ni dia kembali kepada uruf lah. Kan uruf, mana pandangan orang yang ada ilmu ni, perubahan terang tu kira sikit ke banyak. Kita ambil pandangan 2-3 orang, semua agak kata sikitnya. Maka ayat tu dia kira sikit, berubah sikit lah. Sikit je tengok, tak nampak ni sikit sangat. Macam kita kata kandungan ayat tu banyak lah. Nila dan jatuh 2-3 titik dekat ayat lah, kolah tu nak jadi biru. Dan tang tu dia biru, lepas tu dia hilang. Nampak lah sikit-sikit kan. Kita tengok, oh tak ni sikit je. Uruf uruf ma taqarrarat fil uqul wa talaqat ittiba'atu salimah fil qabul. Ta'rif dia punya huruf. Huruf pun banyak kan. Huruf tak silap ada 7. Ada 7. Ini panggil huruf ami. Dia ada huruf khas. Ada huruf khas, ada huruf am. Tapi sini huruf am, mana pandangan orang. Huruf benda yang diketahui secara umum. Dia huruf am, mana diaktibar oleh orang ramai. Ubah teratu tu dikira sikit ataupun banyak akan di situlah. Ma ta'arrafat atau ma taqarrarat fil uqul wa talaqat ittiba'atu salimah fil qabul. Ada bahas bab huruf, bab khusus ulama bahas bab huruf. Dia panggil huruf am di sini ni. Ada huruf khas, ada huruf am. Jangan pula. Contoh khas. Huruf maklum di sisi fuqaha. Sisi kita tak maklum di sisi fuqaha. Huruf khas. Al-'adatu muhakkamatun. Itu dia panggil kaedah yang umum di sisi fuqaha. Fikah tak nampak kena ngaji kaedah fikah tu. Tak ngaji kaedah fikah jenuh terang. Ngaji kaedah fikah ni. Jadi dia ada kaitan tu banyak. Tu hilang nama yang mutlak. Dia syarat dia ubah banyak. Sama ada berubahnya pada hissi, kadang-kadang berubah pada hissi. Apa hissi? Artinya pada zahir, mana kita nampak dengan mata kepala. Atau berubah tadi ni pada takdiri, pada andaian. Iaitu pada benda yang dah tak ada sifatnya, macam ayat mawak. Ayat mawak ni bila dia masuk dalam ayat yang mutlak, maka kalau kita tengok pada zahir dia tak ada bau. Sebab dia sudah hilang bau. Sedangkan dia tu mengubahkan atau tidak, dia kena takdir. Takdir ke mana? Kalau banyak kandungan yang masuk tadi ni, kita kena takdir, dia panggil takdir takhfif.
ada takdir tasqil. Oh, tak ada. Kan? Dia sebab benda yang masuk dalam ayat, benda tu pula benda yang mukhalid, yang larut dalam ayat. Andainya dia masih ada lagi sifat-sifat dia, maka kita tengok secara zahir berubah tak? Tak berubah, tak berubah. Maka yang tu yang mutlak. Ada benda tu yang menyebabkan berubah ayat, tapi disebabkan sifat dia ni dah hilang, maka kita nak tengok secara zahir tak nampak. Macam ayat mawak yang sudah tidak ada bau, jatuh pergi dalam ayat, jatuh banyak lah, cakap jatuh sikit-sikit tu tak memberi kesan. Bila dia jatuh banyak, maka kena takdir. Dia jatuh tu banyak mana? Setengah botol. Maka kita kena takdir, dia panggil takdir takhfif. Apa takdir takhfif? Kita takdir dengan yang terlebih ringan bagi setiap nisbah, iaitu kita andaikan ayat yang jatuh tadi ni lebih kurang sukatannya sekerak botol, maka takdir pada bau, kita kena ambil bau yang baunya lebih ringan, iaitu bau luban. Luban ni makna bau kemian. Dan bau kemian dia lebih ringan berbanding dengan bau kasturi. Bau kasturi ni untuk pada takdir benda najis. Kalau bau untuk benda yang suci, yang bercampur dalam air, sedangkan dia dah tak ada sifat, maka dia kena takdir dengan benda yang ringan, nisbah bagi bau, iaitu ambil bau kandungan sama banyak bagi bau kemian. Tuang dalam tu layak ni, tengok bau tak? Tak bau, okey. Itu nisbah pada bau, selesai. Makna ayat tadi ni masih mutlak. Campur pula satu botol tadi ni benda yang ada rasa, iaitu ambil perisa delima. Pasal perisa delima dia lebih ringan berbanding dengan perisa cuka. Kalau cuka ni dia lebih berat daripada nisbah rasa. Takdir untuk najis ni dia kena takdir berat. Takdir benda suci dia kena takdir takhfif, takdir yang ringan. Takdir khafif, takdir yang ringan. Nisbah bau, bau macam kemian. Nisbah rasa, rasa macam delima. Satu lagi bau, rasa, warna. Dan warna ni dia takdirkan warna anggur. Dia tak berat sangat. Tapi kalau masuk najis yang sudah hilang bau, warna dan sifat, ayat kencing yang kita tahak lama sampai bau harin pun tak ada, ayat tadi naik kalau jernih. Bau tak bau harin lah. Tiba-tiba ayat kencing yang tadi ni tumpah masuk dalam bekas yang lebih 2 kolah lah. Kalau tak ambil 2 kolah tak boleh lah. Kita takdir, tapi kena takdir apa? Bau kasturi, rasa dia rasa cuka, warna dia warna darah. Sebab benda yang najis dia kena takdir apa? Tengok berubah tak berubah, maka hukum tu yang tu boleh ambil. Itu jaranglah nak jadi, kan? Tu dia kata kena takdir. Dan kena takdir ni kita kata kena ihtimal. Apa ihtimal? Ataupun dengan takdir ni ulama kata kena buat eksperimen. Buat eksperimen kan? Maka benda tu kena takdir. Berubah pada takdir kena buat eksperimen. Kalau berubah pada hisi senang, kita tengok depan mata ya, bau warna rasa tak ada, okey. Tapi kalau berubah dengan benda yang suci masuk dalam tu, benda tu hilang dah sebenarnya sifat asal dia. Maka kena buat eksperimen. Eksperimen ni. Dan ilat hilang, yakni sebab hilang nama ayat mutlak ialah berubah. Punca pasal apa ayat tu tak boleh guna ambil sembahyang dah? Sebab dia hilang nama ayat mutlak. Ada perubahan. Berubah tu yang hilang nama tu. Yang banyak, tapi syarat ni hilang tak banyak lah. Habis. Ini panjang tu. Aku ada tuition dia. Panjang. Nanti dulu Maka keluar dengan kata ain benda itu oleh waknya. Ayat tadi ni berubah dengan satu yang suci, tapi bukan masuk ain, masuk wak dia saja. Kita tak ayat di tepi, kita wukuf apa nama akak kayu kan. Tak akak kayu dalam tu belah kita tahu lah. Bukan timba kan, kadang-kadang orang ambil petang, orang dalam pantang kan. Orang dalam pantang
Mandi dengan adalah ramuan-ramuan dia ada pandan lah apa. Cabu ayak panas. Lepas tu ayak mutlak ada satu timah tepi tu. Dia nak wap. Dah kita pergi duduk tepi timah kita. Hui, bawa kat kayu timah ni. Boleh guna ambil semayang. Ni contoh ni. Berubah tadi dengan sebab masuk ain kan masuk wap. Kan. Dalam sains dia ada kaedah apa? Pemeljawapan kan. Peruapan. Pemeljawapan. Pemerwapan mana ada pemerwapan. Saya ngaji sains lah. Pemeljawapan. Dia ada kaedah dia kan. Ngaji lah saya bodoh-bodoh tu. Start ayak baik yang tarik tu. Tapi dia keluar main tu panas. Makro pula. Dia kalau panas tu besi makruh. Kalau panas tu dengan bekas tempat laluan dia tu plastik dia tak makruh. Macam kalau kata panas dari baik tu lepas lah. Tak apa. Pasal dia banyak plastik kan. Ya. Pasal dia kes yang makruh tu dia ada kir. Istilah Arab dia panggil kir. Kir tu dia keluar dia punya chemical lah kita kata kan. Dia menyebabkan kesan pada kulit. Bisa karat lah. Betul lah. Itu kes besi. Lain pada tu dia tak ada kir. Dia panggil kir. Kir tu lah tu. Dia keluar dari bahan kimia tu. Kalau benda plastik lain tak apa. Tapi tengoklah. Kalau panas sangat sampai menyebabkan boleh rosak anggota keruh. Salin pula. Kalau tak panas suam begitu je tak apa. Kadang ada pakai tank steel tu. Panas juga. Panas. Dia panas juga. Tak minyak pun. Kira kalau buka-buka pik pakai terjun metri bertempik juga. Hoi. Hangat. Segitu. Dulu beramuan orang lagi dan timba ayak panas tu. Ingat paling panas kali ayak di Mina kan. Mina. Haji. Masa tu darjah Celsius 53. Itu dia. Saya pergi masa tu depan kemah tu. Depan kemah tu ada paip ni tau. Paip Arab kan paip plastik dia paip besi. Masuk saja lohok puak-puak jemaah haji ni pakai main mik ayak mineral tu lah. Nak minum mik ayak sembarang. Sudah tengok. Belah lepas ni. Ayak orang buat abang minum membantah mik sembarang. Paip dalam tu pergi. Saya pun pergi di paip tu. Buka. Dia tu. Panas cayangan tu. Itu dia. 53 darjah. Macam besi pun. Macam mana nak ambil itu? Tutup pelan-pelan. Patut buat tak main orang kan. Kita apa patah balik kita ayam tu lah. Tak ada orang lupa lah. Oh, agak Nak buah dalam bekas apa? Tak ada timah. Sangat simpan dah. Tanah harap pula. Besi pula dalam tu. Dia kata apa? Rasak kan? Rasak. Hangat. Kalau kita besar tak boleh tahan. Saya ukur kat hotel tu 40. Keluar watt tu 40. Jadi masih kira. Ini Dia pengen dia. Kalau kira dia punya suhu tera tu bawa kopi dengan gula siap-siap. Oh, tu tuang masuk kacau kan. Oh, berasa sedap ayak panas. Minum sedap lah. Memang tak boleh. kena kat jamban apa ni. Hangat. Kita tahu panas semua. Tu nama kata makruh. Boleh rosak anggota kita. Ya, Pak Lang Badarudin term 70-an. Dia dapat beasiswa daripada Nahdlatul Ulama Al-Knau di bawah Syekh Dr. Halim Mahmud, Syekhul Azhar. Masa tu pemerintahan Mesir Anwar Sadat lah. Dia ada sebelum Anwar Sadat tu apa nama? Awal. Lepas semua bertentera Anwar Sadat. Lepas pada Anwar Sadat baru Husni Mubarak. Dari pemerintah Mesir. Pergi situ TV. Masyarakat tak pernah naik kapal terbang. Naik malam. Naik malam ni boleh nak juga tengah malam. Boleh tengok lampu kan saya terbang panjang ni. Nampak lampu dia tu. Kawan dia kata-kata hang tengok dia. Kapal terbang mana daripada tadi duk berembang kita tadi. Allah
bodoh. Tak nak naik motor bang kan. Jaga-jaga malam kan. Boleh tengok kan, nampak luar. Nampaklah lampu duduk tepi tu. Dia tahan tengok, aku duduk tengok tadi. Sampai terbang sebiji ni duduk berhambar daripada sana. Ada hang motor bang tu juga kan. Aku transit di hotel kan. Tahu ayak aku nak. Dia pulas aku nak tu. Buka. Oh, dengar cempit tu. Tu kita ayak panas tu nak tak tahan. Tak pernah pi, orang tak abang. Buka dengar lah mata tempit lah ayak. Dia orang tertua dulu. Zaman tu tak ada. Kena terkejut lah tak boleh pi. Keruh lah kalau sangat-sangat kita tak tahan. Sejuk sangat pun memang keruh lah. Itu dalam tu lah. Maka keluar dengan kata ain benda itu boleh buatnya bau sebab wak. Tak apa.